alone by against the current. Semoga hari-hari Anda dicucuri dengan sinar yang sentiasa membawa senyuman kebahagiaan daripada insan biasa 2PISMP kepada semua warga IPG KPT. Selamat petang semua kepada penonton JRA On. Unit JRA Radio Kampus akan menemani hari petang pada selama 1 jam dengan pelbagai info menarik. Selamat kembali ke JRA. Jadi hari ini anda akan ditemani oleh DJ Ying dan juga DJ Wu. Jadi DJ Wu boleh perkenalkan diri? Okey, apa khabar semua? Saya DJ Wu dari 2PISMP Sains. Okey, saya DJ Ying dari 4PISMP Sains. Jadi, mulakan hari yang indah ini dengan senyuman dan kesyukuran. Semoga menjaga kesihatan dan keselamatan masing-masing walaupun dimanapun berada. Jadi sekarang marilah kita dengar lagu Celebrity by IU. Ucapannya fighting daripada Nur Syafiqah 2PISMP BM2 kepada semua warga IPG KPT. Syabas kepada semua siswa-siswi yang masih lagi menunjukkan semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupan seharian-harian di IPG KPT. Walaupun banyak kekangan dan cabaran yang menimpa kita, namun ia bukanlah menjadi penghalang kepada kita untuk terus merongkak langkah demi mencapai kejayaan. Sekarang mari kita dengar lagu Lempah Kesepian oleh Hakim Rusli daripada Alif Syahilin dari 2PISMP PAI 5 kepada semua warga IPG KPT. Ketika hati rasa gundah gulana, carilah Tuhan.
tidak lupa juga, semua siswa dan siswi dapat terus menekalkan penjagaan SOP sepanjang berada di kampus. Semoga semua dapat mematuhi SOP seperti menggunakan pelitup muka dan kerap kali mencuci tangan serta menjaga penjarakan. Sekarang marilah kita dengar lagu I'm Missing You by Senje. Ucapan semoga ceria daripada Syahira 2 PISMP BM5 kepada Nurin dan Arisa. Okey, jadi marilah kita ke segmen seterusnya iaitu segmen flashback. Mari kita menimbau kembali perkara atau aktiviti yang dijalankan sepanjang minggu ini dan minggu lalu di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Tempoh hari berlangsungnya pemilihan akhir JPP bagi sesi 2021-2022 pada 20 Mac 2021 pada Sabtu yang lalu. Semua siswa-siswi IPG KPT memilih dan mengundi kepada calon JPP pilihan hati mereka yang dilaksanakan secara atas talian. Seramai 27 calon yang telah dipilih dan dalam kalangan mereka adalah 6 orang daripada 6 PISMP, 6 daripada 4 PISMP, 9 daripada 2 PISMP dan 6 lagi dari 2 PPISMP. Tahniah dan syabas diucapkan, semoga dapat menjalankan amanah dan tugas dengan jayanya. Pada hari Khamis yang lepas, berlangsungnya Majlis Watika Pelantikan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Maka dengan ini, secara rasminya 27 orang JPP yang telah dipilih telah mendapat mandat dan amanat yang perlu digalas sebaik mungkin. Diharapkan agar semua JPP dapat menjalankan tugas serta tanggungjawab dengan penuh semangat dan berdedikasi demi kebajikan siswa dan siswi. Sekarang mari kita dengar kepada lagu Kau Sakiti oleh Amir Masdi daripada seorang yang tersakiti dari 2 PISMP BN1 kepada semua warga IPG KPT. Semoga warga IPG KPT tidak tersakiti kerana sakitnya bila disakiti. Sudah ku menahan dan takkan lagi berdaya.
tahniah juga diucapkan kepada semua pelajar 2P dan 4P kerana telah berjaya menjalani pengalaman berasaskan sekolah PBS dengan jayanya. Jadi bagi DJ Ying, sebenarnya pengalaman PBS ini sudah kali ketiga. Bagaimana pula dengan DJ Wu pula? Saya percaya kamu sudah mengalaminya juga untuk kali pertama. Jadi boleh kamu kongsikan pengalaman kamu? Boleh. Okey, sebab pertama kali saya telah menjalankan PBS di sekolah ibunda saya dan saya dapat berjumpa dengan guru yang pernah ajar saya sebelum ini. Dan melalui PBS ini banyak pengalaman dan pengajaran dapat dipelajari. Contohnya saya dapat berpeluang untuk memerhati situasi yang sebenar, contohnya proses PDP yang dijalankan dan bukan hanya sekadar mendapat informasi daripada pembacaan atau percakapan orang lain. Dan sekarang saya kongsi satu peristiwa yang yang menarik semasa PBS, iaitu saya membantu guru-guru untuk mengurus pendaftaran murid atau pelajar darjah 1. Dan saya dapat lihat guru-guru mereka cara untuk menguruskan situasi seperti murid-murid nangis untuk balik rumah atau mereka tidak mendengar arahan. Dan jadi ini dapat menjadi panduan bagi saya apabila masa depan saya nak pergi praktikal atau menjadi seorang guru. Sungguh menarik ya pengalaman DJ Wu. Saya percaya pengalaman itu akan menjadi satu pengalaman yang manis dan sangat bermakna lah kepada DJ Wu pada masa akan datang sebagai bakal guru. Betul? Jadi, pernahkah DJ Wu rasa kenapa pengalaman PBS ini perlu 3 kali? Kenapa tak sekali saja? Pernah. Saya pun pernah berfikir seperti itu tetapi selepas 3 kali PBS ini, saya mendapati bahawa ya, betul, kita perlu kerapkan pergi untuk ke PBS sebab dalam setiap satu sekolah yang berbeza, sebab setiap kali kita akan pergi ke sekolah yang berbeza kan. Jadi setiap sekolah itu penerusan dia berbeza, budaya murid dan guru pun berbeza. Jadi kamu akan belajar sesuatu yang sangat berbeza lah di sekolah-sekolah yang berlainan. Jadi kepada para penonton JRA-On yang mungkin juga guru pelatih dari 2P, ataupun junior-junior yang lagi muda, jadi saya cadangkan bila kamu ke PBS, kamu pilihlah sekolah yang berbeza. Mungkin sekolah pertama sekolah ibunda kamu seperti DJ Wu, sekolah kedua ke sekolah yang ramai murid, ketiga kamu cuba pergi ke sekolah yang di pedalaman ke ataupun muridnya sangat sikit saja. Jadi kamu akan belajar banyak benda. Jadi itu saja untuk segmen PBS. Jadi seterusnya kita akan dengar lagu yang ke-6, iaitu lagu Selagi Hayat daripada Oh Cintaku. Tetap semangat walaupun ada jatuh dan bangun. Mesej daripada Amirul Ashraf 2PISMP Pai 6 kepada semua warga IPG KPT.
masa ini, juga pelajar dari 6P masih lagi menjalani praktikum seperti mana yang telah ditetapkan oleh unit praktikum. Diharapkan semua pelajar 6P dapat memberikan yang terbaik dan mendapat kejayaan yang cemerlang dalam praktikum masing-masing. Dan sesungguhnya anda semua adalah bakal guru yang terbaik. Okey, DJ, boleh saya tanya satu soalan? Ya, boleh. Okey, bolehkah kamu kongsi perasaan kamu mengenai praktikum yang anda bakal berhadapi? Okey, jadi untuk semester yang seterusnya saya bakal menghadapi praktikum. Sememangnya saya akan rasa nervous, tapi sebenarnya kita telah menjalani pengajaran makro, pengajaran mikro bersama dengan pensyarah dan rakan-rakan sekelas sebagai satu latihan dan juga persediaan ke praktikum. Tetapi saya percaya apabila sampainya semasa praktikum di sekolah, dia akan sangat berbeza dengan setakat latihan sahaja. Jadi bagi saya, asalkan kamu ada hati untuk buat yang terbaik, jadi saya percaya semua orang boleh buat dengan baik semasa praktikum. Nampaknya DJ Ying telah membuat persediaan yang rapi. Sekarang mari kita dengar lagu Senyum oleh Asad Mokhtar, Never Let Your Smile Disappear, daripada Ruzaini Nasmi bin Rodila, 12 SMP BM3 kepada semua warga IPG KPT. Di sini padaku, bukankah aku temanmu? Aku ingin hanyalah senyumanmu. Biarkan kegelapan menyala dan cahaya terus menerangi. Let me see you smile, let me see you laugh, let your worries go away and never come again. I wanna smile with you, I wanna laugh with you. We never know all the good that a simple smile can do. Dalam masa ini juga, kita sedia maklum bahawa pihak IPG KPT terpaksa membatalkan aktiviti Karnival Olahraga Tahunan KOT dan menggantikannya dengan aktiviti larian secara maya. Aktiviti ini dinamakan sebagai program Tag B Run. Program ini berlangsung selama 7 hari bermula 19 Mac hingga 26 Mac 2021 yang lalu. Melalui aktiviti tersebut, semua pelajar menunjukkan semangat, kesukanan yang tinggi dan sama-sama berusaha menghabiskan larian maya tersebut. Jadi DJU, kamu ada jadi tak berserta di Tag B Run ini? Ada. Ya. Jadi, apakah pengalaman kamu sepanjang Tag B Run ini? Bagi saya, kerana kami nak balik ke kampus lalu kuarantin kan. So selepas kuarantin, saya melaksanakan aktiviti ini di tepi gelanggang bola jaring, iaitu di tepi blok FA, dan saya telah
berlari sebanyak 15 km. Ya. Bagus. Sangat menarik pengalaman DJ Wu dan saya sangat gembira sebagai sebahagian daripada penerusan takbiran ini sebab kita nampak usaha banyak peserta walaupun sepanjang kuarantin mereka ambil inisiatif dan pelbagai alternatif untuk menghabiskan larian. Sama juga dengan pihak penerusan, kami berusaha untuk melancarkan aktiviti ini supaya semua peserta akan senang hati dengan program ini. Okey. Jadi seterusnya DJ Wu. Okey, seterusnya tidak lupa juga aktiviti Camp Bina Insan guru yang disertai oleh siswa-siswi pelajar 6P yang berlangsung selama 5 hari di Camp Rimba IPG KPT. Dalam camp tersebut, pelbagai aktiviti telah dilaksanakan seperti kayak, flying fox dan kembara rimba. Dan syabas dan tanya diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung dalam menjayakan program tersebut. Ya, saya percaya semua senior dari pelajar 6P memang sangat seronok apabila menyertai Bina Insan Guru di Camp Rimba IPG KPT. Ya, jadi sekarang kita akan ke segmen seterusnya iaitu program yang sedang dan bakal dijalankan. Jadi, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar yang telah terpilih ini telah menjalankan kem kepimpinan bermula pada 2 hingga 4 April. Maksudnya hari ini adalah hari terakhir mereka dalam kem kepimpinan. Kem ini bertujuan meningkatkan lagi kemahiran pemimpin yang lebih proaktif di kalangan semua JPP yang telah dipilih. Oleh itu, semoga kem kepimpinan ini berjalan dengan baik dan mendapat keberkatan. Semoga JPP yang dipilih ini mereka akan menjalankan tugas mereka dengan baiklah. Okey, kemudian camp unit beruniform juga bakal menyusun di mana ia disertai oleh siswa-siswi 4P. Oleh itu, diharap agar camp ini dapat mencapai objektifnya dan beroleh kejayaan. Sekarang mari kita dengar lagu yang bertajuk Masih Mencintainya oleh Pak Pinka. Untuk mereka yang sedang terluka, yakinlah pasti ada pelangi seusai hujan membadai. Daripada Muhammad Akhwan bin Anwar, doa PISMP Pai 2 kepada untuk dia yang telah pergi, moga bahagia. Jika teringat tentang dirimu, berlinang air mataku. Ku rindu saat-saat bersamamu, kasih sayangmu padaku. Namun kini kau bukan milikku, dan berakhir sudah cintaku. Biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya. Mengapa mudahnya hatimu mendua, ku lapangkan dada walau aku terluka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa, Tuhan buatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya, karena ku masih mencintainya. Namun kini kau bukan milikku, dan berakhir sudah cintaku.
Seperti mana yang diketahui, wabak COVID-19 semakin reda. Semoga rakyat Malaysia dapat terus menekalkan dan mematuhi SOP dan sentiasa mematuhi arahan-arahan semasa yang diutarakan oleh kerajaan. Jadi DJ Wu, apa pandangan kamu dengan keadaan COVID-19 sekarang? Okey, memandangkan keadaan masa ini, saya berasa masyarakat haruslah memegang sikap berdisiplin serta bekerjasama supaya jarang keluar dari rumah untuk bersosial dan paling penting menjalankan SOP semasa berada di mana-mana tempat. Kerana saya rasa masyarakat haruslah mengutamakan kesihatan berbanding dengan kehiburan sendiri. Bagus pandangan DJ Wu. Saya rasa kita tidak boleh memandang rendah kepada situasi COVID-19 sekarang, walaupun sudah reda dalam kes 1,000 lebih, 2,000 lebih, tapi walaupun sudah ada vaksin, tapi kita sememangnya harus terus mengikuti SOP. Jangan kita cuai daripada kes yang menurun sekarang. Sebab bila-bila masa sahaja kes ini akan meningkat semula jika kita sebagai masyarakat tidak bertanggungjawab dan berdisiplin mengikuti SOP. Jadi seterusnya, selamat maju jaya juga diucapkan kepada semua pelajar yang telah menamatkan peperiksaan awam seperti sijil Pelajar Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajar Malaysia STPM dan sebagainya. Tahniah kepada semua calon peperiksaan dan saya berharap mungkin dalam kalangan penonton JRA On yang pelajar-pelajar dalam kalangan pelajar SPM ataupun STPM yang ingin memohon sebagai bakal guru ke IPG sangat dialu-alukan. Baiklah, sekarang kita akan mendengar lagu yang ke-9, iaitu lagu Puas oleh Amir Masdi. Ucapannya tetaplah menjadi jelita daripada Khairil bin Muhammad Zulkifli daripada 2 PISMP PAI 4 kepada seorang insan yang bermata 4. Okey, itu dia. Jadi sekarang kita akan masuk ke segmen seterusnya, iaitu segmen yang paling dinanti-nantikan, iaitu perkongsian ilmu yang bertemakan kepimpinan. Jadi marilah kita jemput ahli jemputan hari ini yang paling kita memang idola lah di IPG KPT, seorang pemimpin wanita
iaitu Saudari Zahira. Silakan beri tepuk semua. Okey, Saudari Zahira dari wajah sudah tahu dia seorang pemimpin. Okey, jadi Saudari Zahira boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Nur Zahira binti Adnan. Saya dari 6 PISMB Sains dan sekarang masih lagi berpraktikum lah di sini. Okey. Baiklah, boleh kami panggil Kak Zahira? Boleh. Boleh. Okey, jadi DJ Ying dan DJ Wu ni kita dua sangat gembira dapat jemput Kak Zahira, dan DJ Wu sendiri sudah ada banyak soalan nak tanya dengan Kak Zahira. Okey, jadi silakan DJ Wu. Okey, Kak Zahira, soalan pertama, apakah sebenarnya masuk kepimpinan ini? Okey, kepimpinan ni kita boleh takrifkan dari segi banyak definisi. Tapi kalau secara amnya kita merujuk kepada kepimpinan ni sebagai satu peranan untuk mempengaruhi orang lain ke arah kebaikan. Maksudnya kalau kita sebagai pemimpin ni kita menjadi satu ketua dan juga jadi satu tumpuan kepada orang lain. Bila kita jadi satu tumpuan, maksudnya kita kena meletakkan diri kita ni sebagai satu contoh yang terbaik supaya orang di sekeliling kita tu boleh mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia kena ada satu personality yang baik yang boleh mempengaruhi orang, yang boleh mempengaruhi orang di sekeliling dia, supaya kita boleh membentuk satu community yang bermula daripada satu center dan akhirnya dikembangkan kepada satu circle yang baik. Okey, nak tanya Kak Zahira, pada pendapat anda, bagaimanakah ciri-ciri seorang pemimpin yang boleh dikelaskan sebagai pemimpin yang terbaik? Okey, ciri-ciri pemimpin ni sebenarnya ada banyak. Tapi kalau kita nak ringkaskan, kalau macam saya sendiri, saya suka kelaskan kepada 3 je. Yang pertama, seorang pemimpin tu dia mesti ada ciri-ciri wawasan yang jelas. Yang kedua, seorang pemimpin dia kena ada nilai-nilai yang baik. Dan yang ketiga, dia kena ada ketahanan yang tinggi, daya ketahanan yang tinggi. Okey, kita tengok satu-satu. Wawasan yang jelas. Wawasan yang jelas ni apa? Maksudnya kita nak ada satu objektif yang mana dalam diri pemimpin tu kita boleh analisis sendiri. Dalam kita punya community ni, apa masalah kita? Apa yang kurang? Apa yang kita boleh bantu untuk memperbaikkan situasi kita. Contohnya dalam konteks IPG ni kan, kita sedar macam kita punya kawan-kawan banyak yang bagi komen, banyak yang tak puas hati dengan peraturan dan sebagainya kan. Ini contoh yang paling mudah lah. Belum lagi dalam konteks Malaysia yang kita tengok dari segi rakyatnya yang ada masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita sendiri sebagai pemimpin, kita kena ada wawasan yang jelas. Sebab apa? Bila kita ada wawasan yang jelas ni, kita boleh membantu untuk mengubah kita punya community ataupun orang di sekeliling kita ni supaya kita sama-sama dapat memperbaiki taraf masing-masing. Maksudnya dekat sini wawasan yang jelas tu, kita ada satu visi yang mana bukan saja kita nak bagi kebaikan kepada diri kita sebagai seorang pemimpin, tapi kita nak memberikan kebaikan kepada orang di sekeliling kita secara keseluruhannya. Yang kedua, dari segi nilai yang baik ni dia ada banyak. Tapi yang paling penting adalah dari aspek komunikasi dan juga kita punya tanggungjawab lah, amanah kita. Aspek saya nak fokuskan daripada aspek tanggungjawab dan amanah ni sebenarnya, bila kita jadi pemimpin, kita kena sedar yang kalau dalam Islam lah, kalau dalam Islam kita sebenarnya akan disoalkan. Apa yang kita setiap daripada kita ni adalah ada hadis yang yang pernah dikeluarkan oleh baginda Nabi sendiri, yang mana setiap daripada kita ni manusia ni adalah pemimpin, paling tidak pun pemimpin kepada diri sendiri. Jadi kita pada akhirnya nanti akan disoalkan tentang apa yang telah kita pimpin. Jadi bila kita dapat satu amanah dan tanggungjawab tu, kita cuba untuk lakukan sebaik mungkin. Kita kena sedar bahawasanya kita ni sebenarnya telah pun diberi kepercayaan daripada semua pihak, daripada rakan-rakan kita, daripada pensyarah kita, daripada ramai pihak. Jadi kita kena menghargai amanah dan kepercayaan tu untuk kita lakukan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Dan kedua, dari aspek komunikasi. Komunikasi ni ada banyak, interpersonal dan juga intrapersonal. Tapi of course lah, kalau kita bercakap tentang kepimpinan ni, mestilah berkaitan dengan kemahiran kita untuk
bertutur dengan orang lain. Maksudnya kalau kita jadi pemimpin, kita ada banyak lapisan umur yang kita kena cater, yang kita akan jadi kita punya fokus. Kita ada kita punya junior, kita ada kita punya senior, kita ada kita punya lecturer, contohnya dalam konteks IPG lah. Jadi macam mana kita nak guna laras bahasa, nak guna pendekatan yang sesuai untuk kita nak fahamkan untuk adik-adik tak boleh macam ni sebab apa? Okey, untuk senior kita utamakan adik-adik bahagian ni sebab apa? Okey, untuk lecturer pula, kami dari pelajar sebenarnya nak macam ni sebab apa? Kita ada cara kita nak, macam orang kata nak cakap dengan orang tua ni lain, nak cakap dengan orang muda ni lain bahasa dia. So kita kena pandai guna bahasa tu dan kita kena pandai bawa diri kita. Kalau pepatah Melayu ada mengatakan masuk kandang kambing, boleh? Menembek Masuk kandang nasib rimau. baik. Masuk kandang rimau? Merimau apa je lah. Tapi macam tu lah konsep dia. Bila kita nak voice out kita punya opinion tu, kita kena pastikan cara kita sampaikan tu bersesuaian dengan wawasan kita dan juga kita punya audience. Dan akhir sekali, daya ketahanan ni terdiri daripada fizikal dan mental. Maksudnya bila dari segi fizikal tu bebanan kerja kita akan jadi sangat banyak. Contohnya bila kita jadi pemimpin, kita dalam konteks seorang pelajar, kita ada assignment kita ada tugasan kita, tapi kita pun pada masa yang sama ada bebanan kerja lain sebagai tugas-tugas luar kita panggil. Jadi kita kena pandai seimbangkan kita punya tekanan fizikal ni. Dan akhir sekali dari aspek ketahanan mental, macam mana kita nak bawa diri kita dalam setiap situasi pun, contohnya dalam konteks kita sebagai seorang pelajar dan konteks kita sebagai seorang pemimpin, ketika kita memimpin, ketika kita melakukan mesyuarat ke apa sebagainya, kita berada dalam konteks mental yang betul, yang boleh menilai, yang boleh berkomunikasi dalam keadaan yang orang suka untuk berkomunikasi dengan kita dan selesa nak berkomunikasi dengan kita. Itu paling penting sebagai pemimpin. Okey, baik. Soalan seterusnya, apakah peranan seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi? Okey, peranan pemimpin ni dia lebih kurang macam ciri-ciri kepimpinan tadi sebenarnya juga. Yang pertama sekali berkaitan dengan kepimpinan adalah peranan pemimpin ni dia kena sentiasa membawa kepada kebaikan. Dia macam mana pun dia kena cuba untuk analisis dan memberikan yang terbaik untuk setiap daripada organisasi itu boleh mendapat manfaat apa yang daripada kepimpinan yang dia telah lakukan. Okey, seterusnya, kalau peranan pemimpin ni juga, dia kena sentiasa membimbing dan menyatukan ahli dalam organisasi. Maksudnya dalam satu organisasi ni, dalam satu organisasi kita kena bergerak seiringan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi bila untuk bergerak seiringan ni, kita memerlukan sokongan yang sangat kuat daripada orang bawah kita. Maksudnya kita perlukan akar yang kuat untuk kita berdiri. Ataupun ada sesi dengan mantan ketua pengarah pendidikan. Dan kita juga ada satu sesi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ada satu sesi khas juga bersama dengan Angkasa Negara, iaitu Syed Muzaffar Syukur. Jadi peluang untuk berjumpa dengan orang-orang hebat ni semestinya adalah satu peluang yang orang kata rare lah, jarang kita dapat. Sebab orang yang hebat ni tentunya masa dia limited, dia terhad. Untuk menjadi ataupun untuk berjumpa dengan orang-orang yang sedemikian, kita pun mestilah jadi seseorang yang hebat. Kita kena letakkan diri kita dalam keadaan yang kita ni nak jadi macam dia. Supaya bila kita ada satu mentality yang kita nak berubah untuk jadi semacam mereka, kita nak mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik, nak menjadi lebih berkaliber, insyaAllah kita akan didorongkan dengan orang-orang yang baik. Jadi bila kita dipertemukan atau dimudahkan program, dimudahkan urusan untuk menghadiri program-program yang orang kata hebat-hebat ni, keren-keren ni, ada jumpa orang-orang berbagai ni, dari situ kita boleh lihat atau kita boleh nilai sedikit kita. Aku ni dengan orang-orang yang hebat ni, jauh ni gap dia berapa macam jarak tu, banyak mana lagi aku boleh lakukan untuk sampai tahap yang sama macam dia. Jadi itu saya rasa antara pengalaman yang hebat lah. Sebab pengalaman ni tak semua orang boleh dapat. Kalau kita nak sesuatu tu, kita kena berusaha. Dan bila kita berusaha, insyaAllah kita akan didorongkan dengan kejayaan yang sedemikian. Yang paling penting kita berusaha.
suka dengan apa yang dikongsikan oleh Kak Zahira tentang peranan pemimpin untuk sebagai pengaruh yang positif kepada komuniti. Dan sama juga satu tambahan yang baharu bagi kita semua tentang laras bahasa, bagaimana kita nak berhubung dengan syarah, dengan pelajar. Setiap orang ini kita telah berhubung dengan cara yang berbeza kan. Saya rasa itu perkongsian yang sangat bagus lah, sebab bila kita jadi bakal guru, sama juga kita kena hadapi dengan ibu bapa, dengan murid-murid, dengan guru-guru seperti kita. Semuanya kita kena layan, ada taktik sendiri kan. Dia macam kita tak boleh fikir kita je. Kita kena fikir orang yang nak menerima mesej tu macam mana pula penerimaan. Kita jangkakan apa penerimaan ni dan fikir rasa dan pendekatan yang sesuai. Lepas tu saya juga sangat suka dengan apa yang dikongsikan oleh Kak Zahira tentang bonding. Macam mana kita nak tarik perhatian ahli-ahli kita untuk berminat untuk bekerja dengan kita. Jadi biasanya apa yang strategi Kak Zahira gunakan? Dia ikut kepada kita punya kawan-kawan kita lah sebenarnya. Kalau saya sebabkan waktu saya jadi JPP ke satu organisasi. Dalam JPP tu kebetulan tak ramai perempuan. Kami satu per 3 je perempuan. Jadi bila saya menjadi seorang MVDP, dia katakan ada jawatan tertinggi. Jadi saya cuba untuk apa yang kita cuba tunekan diri kita ni untuk menjadi macam seorang lelaki sikit sebenarnya. So macam bila kita jadi macam tu, kita boleh suit cara percakapan kita, cara pemikiran kita dengan kita punya rakan-rakan. Selain itu kita pun dalam kita punya organisasi ni pun kita fokus untuk bekerja semata-mata dalam konteks kerja yang formal. Kita pun ada juga waktu-waktu atau program-program secara informal. Contohnya kita ajak pergi bowling, kita ajak pergi piknik ke apa ke. Sebab benda-benda informal ni macam contohnya sukan nikah ataupun kita pergi lawatan cuti. Contohnya JDP kan banyak pergi lawatan kat Sarawak lah, Johor lah, Perlis lah, Thailand lah. Jadi semasa kita bercuti sebenarnya merupakan salah satu bonding yang sangat erat lah. Maksudnya macam bila kita dalam satu perjalanan, kita dalam satu percutian, kita banyak benda yang kita boleh simbang, banyak benda yang kita boleh tukar-tukar pendapat dan juga cerita lah. Dia macam mana kita sendiri kena jadi ramah dulu. Ada setengah pemimpin yang jadi macam dia tak tegur orang. Kita pun kalau kita sebagai orang bawah, kita pun takut juga nak tegur orang atas. Jadi kalau sebagai kita jadi orang atas ni, cuba dulu untuk tegur dan masuk ke dalam circle ahli-ahli kita ni macam mana. Nani orang bawah kita boleh maksudnya macam ada dalam satu energi level yang sama lah dengan kita punya anak-anak buah kita. Sebab kata berbangsa tak kenal maka tak cinta. Jadi saya sangat cemburu lah bila dengar pengalaman Kak Zahira dengan berjumpa dengan orang-orang hebat lah, pergi ke situ ke sini lah. Jadi rasanya Jeng, kamu ada cita-cita jadi pemimpin tak? Ada. Rasanya kita orang ada peluang tak jadi pemimpin macam Kak Zahira? Dia macam mana pun kita kena sedar. Pemimpin ni mungkin kita nampak best sebenarnya sebab boleh bagi merata, boleh orang macam tiba-tiba jadi famous apa kan. Dia macam saya tak suka dia famous. Bukan yang malu. Kalau yang orang tak suka kan dia famous, tapi dia tiba-tiba terjadi macam tu kan. Tapi dalam keadaan kita macam jadi famous lah, apalah banyak korbanan kerja kita kenal ramai orang, kita kena sedar sebenarnya apa yang kita buat ni adalah satu amanah dan merupakan satu tanggungjawab yang besar. Bila kita tanggungjawab yang besar, kita kena sedar kalau kita tak buat betul-betul apa yang dipercaya, apa yang telah diberi kepercayaan kepada kita ni, apa akan jadi apa yang akan jadi kepada kita punya anak-anak buah kita. Tanggungjawab ni kita kena sedar sebenarnya. Itu yang paling penting. Baiklah, perkongsian yang cukup bernas daripada Kak Zahira. Jadi itu sahaja untuk segmen perkongsian. Terima kasih sangat dengan Kak Zahira. Jadi kita sibukkan pemimpin sangat sibuk. Terima kasih. Okey, jadi ke segmen seterusnya. Okey, silakan DJ Wu.
Dengan ucapan Go said about what has passed daripada SA luar biasa kepada hamba Allah. ومن يدري بما هو آت فلا تحزن على ما فات وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات فلم نتجاوز العثرات وعادت للحياة حياة تذكر ليست الدنيا وإن طالت سوى لحظات إذا دندن مع الكلمات تفاعل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير تفاعل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير فلا تحزن على ما فات لكل العالمين فلست وحدك يا ولكننا نحولها حال المرء ليس يدوم لا 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 يدوم ينضج ذكرى العظام تصحينا من الغفلات تعلمنا تقوينا يمضي بعدها بثبات لا تهدي مع الكلمات تفاعل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير تفاعل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير تحزن على الأيام وافعل ما تشاء وضل نفسا وحل الديار Yaitu masa lebih berharga daripada emas. Yaitu kita perlulah hargai masa kerana masa yang telah berlaku tidak boleh diulang semula. Dan saya kongsikan sedikit cara saya untuk merancang masa saya, yaitu saya akan membuat satu jadual secara harian dan tahunan mencatatkan perkara-perkara yang penting untuk dilakukan seharian atau tahunan. Ia dapat membantu saya untuk membuat perkara yang penting dahulu. Dan saya juga akan mengurangkan penggunaan telefon kita untuk tujuan hiburan dan karena dengan game. Okey, itu saja sebab saya sekarang juga agak baik dengan pelbagai aktiviti sama tapi bagi saya itu adalah satu komitmen dan jika kamu ada komitmen, kamu tahu itu tanggungjawab kamu, semestinya kamu akan dapat siapkan semua tugasan walaupun berbagai halangan, cabaran. Jadi di sini saya ada kata-kata motivasi untuk semua penonton siaran JRA ON pada hari ini. Orang hebat tidak dihasilkan daripada kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan juga air mata. Sekarang marilah kita dengar lagu Kai Kai Kita oleh Eve, ucapan Roy
Eki Henhai daripada Muhammad Zulfaqi bin Rosli daripada 2 PISMP Faiz 1 kepada pagi. Baiklah, bagi siaran hari ini sudah sampai ke penghujung. Kalau mendaki dah sampai ke puncak, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, dan telah sampai ke penghujung bicara. Semoga bertemu lagi di masa akan datang. Semoga siswa dan siswi pendidik sentiasa ceria dan berfikiran positif sentiasa. Yang paling penting, feedback para siswa-siswi amat dialu-alukan bagi penambahkan di Facebook Junior Academician dengan search Junior Academician. Jadi itu sahaja untuk siaran JRON hari ini bersama DJ Wu dan juga saya DJ Ying. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk siaran yang seterusnya. Jadi kita akan akhiri siaran pada hari ini dengan lagu yang terakhir, Ramaian oleh Puas. Ucapannya, Ramaian mengumpulkan sebuah band indie tempatan terdiri dari 5 orang ahli. Vokalisnya merupakan anak pada legenda tanah air, iaitu Dato' M. Nasir. Bagi aku, band ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Telinga kamu semua perlu mendengar lagu-lagu yang dihasilkan oleh mereka daripada Haziq 2 PISMP 6 kepada kamu.